Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran di Sembang-Sembang ASMB di mana kita membincangkan macam-macam tajuk mengenai pengurusan kewangan, macam mana kita nak mengatur belanja harian, nak mengatur hutang, membina pelaburan, merancang pewarisan dan macam-macam lagi. Hari ini kita nak belajar macam mana kita nak bina tabungan kita untuk kita dapat beli hartanah. Tajuknya ialah bagaimana melabur, mengurangkan beban membeli rumah idaman, dan bersama kami hari ini adalah Peguam Hartanah yang juga pengasas portal dalam talian Hartanah dan Anda. Kita bersama Coach Isaac Ismail. Mari kita ucapkan selamat datang kepada Coach. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, terima kasih kami. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak berguru dengan Coach hari ini. Boleh. Macam mana kita nak melabur supaya kita dapat beli rumah idaman, Coach? Tapi sebelum tu, mungkin Coach boleh terangkan macam mana sebenarnya kita nak menentukan hartanah mana yang sesuai untuk kita, rumah yang mana sesuai untuk kita. Okey, terima kasih kami. Yang mustahaknya kami, bila nak beli rumah ni kena tengok kemampuan kita dulu. Okey, jangan kita beli rumah berdasarkan kepada hawa nafsu kita. Apa yang kita nak, itu yang kita nak beli. Okey, kita kena tengok kemampuan kita dulu. Nama pun rumah idaman. Betul, tapi yang mustahaknya kami kena kira. Kita kena kira, pastikan dulu kita mampu untuk membayar bayaran bulanan kepada pihak bank kalau kita buat pinjaman, dan dalam masa yang sama kita punya bajet pun still under control. Jadi kena realistik sikit lah. Ya, betul. Okey. Itu yang paling mustahak. Kemampuan kita, bukannya selalu orang kata kalau hartanah tu lokasi. Lokasi pun memainkan peranan juga. Bergantung kepada niat sebenar kita nak beli rumah tu untuk apalah. Katalah untuk kita duduk, kita carilah rumah yang berdekatan dengan tempat kerja, dengan kemudahan awam dan sebagainya. Kalau kita nak sewakan untuk tujuan pelaburan, mungkin kita kena cari rumah yang mudah untuk disewakan kepada orang ramai, tempat yang high density dan sebagainya. Tapi bagi saya, dua-dua perkara tu yang paling mustahaknya adalah kemampuan dulu. Cek kemampuan dulu. Yes. Nombor satu paling utama ya. Okey, baik Coach. Jadi untuk kawan-kawan kami lah kat luar sana yang mungkin hari ini merancang nak membeli rumah RM500,000. Banyak sebenarnya kos-kos yang terlibat. Bukan kita tengok tu je, lepas tu kita seronok tengok mungkin deposit orang memang tahu dan bulanan. Tapi sebenarnya saya rasa banyak lagi kos lain kan Coach kan? Kalau Coach boleh terangkan satu persatu apa lagi sebenarnya kos-kos yang kita kena persiapkan. Kalau saya boleh congak RM500,000 yang mustahaknya 10% deposit kita kena sediakan. Itu kita tahu. Masa kita nak sign SMP kena bayar RM50,000 lah. Kemudian ada yuran guaman yang kita perlu sediakan juga. Yuran guaman ni sebenarnya dah tertakluk kepada Akta Saraan Peguam Cara yang dah ditetapkan oleh Majlis Peguam. Jadi kalau tuan-tuan perempuan pergi ke mana-mana pun, peguam dia akan kenakan yuran guaman yang lebih kurang sama sebab dia dah ada dia punya skill fee. Jadi kalau harga rumah RM500,000, saya boleh congak kat situ. Dia punya yuran guaman saja RM5,000 sebab dia 1% daripada harga RM500,000 tu. So selain daripada tu, apa lagi yang tadi kita 50 kena, lepas tu 50 wang muka. 50 untuk wang muka. RM5,000 untuk yuran guaman. Lepas tu ada stamp duty pula. Stamp duty ni kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri dan pengiraannya tu daripada RM500,000 tu adalah RM9,000. Jadi RM9,000 kita kena bayar kepada lembaga hasil. Lepas tu ada lagi dia punya dia panggil disbursement lah, sebab bayaran-bayaran untuk pendaftaran di pejabat tanah dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh congak di situ untuk yuran guaman dan juga stamp duty, kita boleh anggarkan lebih kurang dalam belas ribu macam tu lah. Yes, itu RM50,000 tadi mula-mula, tambah lagi katalah lebih kurang dalam RM15,000 lagi, dah RM65,000. Lepas tu ada yuran guaman untuk perjanjian pinjaman. Kalau kita buat loan dengan bank, ada perjanjian yang perlu disediakan oleh pihak bank. Jadi yuran guaman tadi lain, yuran guaman untuk perjanjian lain pula ya. Itu untuk perjanjian SPA dipanggil, Sale Purchase Agreement untuk beli rumah tu sahaja. Lepas tu yuran guaman untuk loan agreement lain. Dan banyak lagi lah kos yang berkaitan dengan ni. Semua tu kita sebagai pembeli tu kena buat sendirilah, kena aturkan sendiri ke, ataupun selalunya kita pergi dekat pemaju perumahan tu, dia dah siapkan ini, sign ini, bayar berapa, ni bayar berapa, macam tu. Semua tu sebenarnya kalau kita beli dengan pemaju, dia ada panel peguam yang di dalam lantik. Selalunya kan. Yes, dan juga ada panel bank yang dia dah berurusan untuk memudahkan kita lah nak buat pinjaman dan sebagainya. Jadi cuma yang saya nak tekan
tekankan di sini, kos-kos awalan tu sebenarnya perlu disediakan oleh pembeli. Dan kalau katalah kita nak beli rumah, ada juga istilah yang kita gunakan sekarang ni, zero entry cost. Kita nak masuk rumah tu tanpa mengeluarkan apa-apa kos pun ada juga. Ada. Mana tu? Itu kalau kita beli rumah daripada pemaju perumahan yang memberi diskaun lah. Memberi diskaun dan juga package pembelian rumah tanpa deposit. Okey, so mungkin bagi anda yang mungkin baru pertama kali yang nak beli rumah, saya syorkan mungkin tengok package yang ditawarkan oleh pemaju untuk zero entry cost ni. Jadi tak perlu nak sediakan bayaran awalan tu terlebih dahulu. Tapi tak banyak lah, mungkin segelintir saja pemaju yang memberikan package macam tu lah. Kena rajin carilah. Betul. Okey. Ada juga yang bertanya, boleh ke kita ni membeli dan kita patutnya ada peguam kita, tapi boleh ke kita tumpang peguam penjual? Okey, nak tumpang peguam tu sebenarnya boleh, tapi tak digalakkan. Sebaik-baiknya masing-masing ada peguam masing-masing, sebab kita nak jaga kita punya kepentingan. Kalau kita tumpang peguam tu, maknanya peguam tu dia hanya menjaga kepentingan di other side. Kita ni tak diwakili oleh peguam dan kita punya kepentingan tu tak terjagalah. Tapi mungkin ada yang macam risaulah nak pergi ke peguam, mungkin takut charge mahal ke. Macam mana fees tu, charge peguam tu? Daripada awal tadi, bila kita tengok sebenarnya akta saraan peguam cara tu dah menggariskan peguam tak boleh charge sewenang-wenangnya, dan dalam masa yang sama kita boleh melaporkan kepada majlis peguam kalau didapati peguam tersebut menggunakan charge yang tidak munasabah lah. Anggaran tu macam selalunya berapa? Kalau harga rumah RM500,000 tadi, lebih kurang dalam RM20,000 memang kita kena sediakan untuk kos-kos yang saya sebutkan tadi tu. Yes, untuk dua agreement tadi, untuk SPA. Yes, dan juga untuk loan agreement. Jadi plus minus saya boleh congak ke situ lebih kurang dalam RM20,000 lah. Untuk disediakan tu. Padanlah suami saya selalu pening sebab dia yang buat semua ni. Kami tak tahu. Jadi dia yang settle. Rupanya macam-macam kos kita nak kena sediakan. Jadi dalam pengalaman coach kan, dah ramai coach bantu untuk beli rumah. Macam mana mereka ni menyediakan wang permulaan ni? Okey. Saya selalu syorkan kepada bakal-bakal pembeli rumah, awal-awal tu kena simpan duit. Kena simpan duit, dan ASB adalah salah satu tempat yang bersesuaian lah untuk kita simpan. Sebab apa? ASB bagi dividen. Bila kita simpan duit dalam ASB tu, duit tu tak hilang, duit tu memang ada dekat dalam tu, tambah dividen lagi. Setiap tahun ada dividen yang diberikan kan. Jadi sedikit sebanyak apa yang kita dah simpan tu tadi, kita paksa diri kita untuk menyimpan dalam ASB. End of the day kita dapat dia punya pulangan dia tu termasuk dengan dividen, dan kita boleh gunakan duit tu untuk membayar deposit ataupun yalah kos-kos awalan yang kita perlu untuk membeli rumah tu tadilah. Jadi saya syorkan sangat-sangat pada para penonton yang menonton rancangan ni, simpanlah di ASB untuk memudahkan urusan tuan-tuan puan memiliki rumah di kemudian hari nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi memang itulah sebab memang sebenarnya banyak kos. Dan bukan kalau kita kata nak RM500,000 tu 500 je lah sebenarnya. Ada tambahan dalam lebih kurang berapa tadi? Lebih kurang dalam 70,000 lah, termasuk 10% deposit. Termasuk deposit tu. Dan RM70,000 tu yang perlu kita siapkan kan. Macam mana kita nak siapkan dengan melabur, ada tabungan yang sampingan lah kan, untuk kita gunakan sebagai wang muka tu. Jadi sebelum kita akhiri episod kita hari ni, coach, mungkin coach boleh bagi pesanan ringkas kepada para penonton macam mana nak memudahkan lah proses kan kalau nak membeli tanah ni, dan macam mana nak memastikan yang kita ni dalam keadaan yang kukuh untuk beli hartanah. Okey, macam saya dah ceritakan awal, mustahaknya untuk kita beli rumah berdasarkan kemampuan, itu yang pertama. Yang kedua, kita pastikan kita dah ada simpanan yang cukup sebelum kita bertindak nak membeli rumah. So salah satu daripada cara untuk menyimpan tu adalah dengan menyimpan di Amanah Saham Bumi Putra. Dan kita pastikan kantong kita tu sentiasa dipenuhkan. Jangan kita kata apa berbelanja dulu, kita simpan dulu baru belanja. Itu antara saranan saya lah. Baiklah coach, terima kasih coach. Tips yang sangat penting dan perlu kita ingat ya. Dan harap-harap penonton di luar sana dapatlah pakai tips yang coach kongsikan hari ini supaya insya-Allah boleh membeli rumah idaman. Teruskan bersama Sembang-Sembang ASMB di episod-episod akan datang dengan macam-macam lagi topik. Macam mana kita nak merancang kewangan kita dengan lebih baik. Bukan sembang, sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.